sedang mendengar podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Ya saudara, selamat malam seram. Ya. Kita berjumpa sekali lagi dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show. Bertemankan saya Casey setiap bukan 12 tapi 11 malam bulan Ramadan ni kita mulakan awal. Dan terima kasih pada anda yang sudi menonton Malam Seram The Horror Talk Show. Sekarang ni saya tengah streaming live, tapi saya tengah periksa saya streaming live di dua tempat dua platform streaming. Jadi di manakah saya sedang streaming? Saya tak pasti kenapa dia keluar streaming 1 and 2 tapi yang pastinya saya sedang streaming live di YouTube channel Malam Seram Podcast, dan satu lagi saya tak tahu kenapa, tapi tak ada ni. Itu yang khawatir ni. Terima kasih pada semua yang sudi menemani saya Casey, dan
Yang penting sekali, rancangan Malam Seram ni hanya sekadar satu perkongsian. Jangan mudah percaya dengan apa yang diketengahkan. Ya, anggaplah sebagai satu hiburan, tempat kita sembang cerita seram aja. Jangan mudah percaya. Tapi kita juga patut percaya, ya, sebab dalam dunia ni ada juga makhluk-makhluk yang lain wujud selain daripada kita. Dan ada kalanya kemungkinan kita juga akan terasa sesuatu. Nampak tu saya tak pastilah, tapi terasalah. Macam aku ni seorang ke dalam bilik ni? Perasaan tu mesti akan datang. Aku ni macam ada benda tengah tengok aku ni. Perasaan tu memang tak boleh bohong. Itu satu perasaan yang akan sentiasa menghantui kita. Dan bagaimana kita menangani perasaan itu, biasalah dengan membaca apa yang kita tahulah. Baca ayat kursi ke, dengan mungkin beristighfar ke. Jadi itulah antara perkara yang memang tak boleh kita katakan tidak lah. Sebab memang wujud pun. Kalau kita orang yang beragama Islam ni kan, pastinya kita tahulah, ada malaikat, ada jin, ada syaitan dan sebagainya. Okey, Malam Seram di bulan Ramadan. Bagaimana dengan puasa anda setakat ini, geng momok? Harap semua dalam keadaan yang baik lah, ya, berjalan dengan lancar dan tidak ada sebarang mungkin kegenjotan, ya, di bulan Ramadan ini. Dan terima kasih pada semua yang sudi sokong KC di saluran YouTube iaitu KC Champion dengan rancangan Cakap Masjid. Alhamdulillah, ya, sokongan yang diberikan kepada masjid iaitu Masjid Al-Amin, ya, amat dihargai. Dan saya terharulah bila makcik saya sendiri hubungi saya juga nak berikan sumbangan, ya. Beliau kata tengok masjid tu kesian keadaannya. Jadi alhamdulillah, syukur. Terima kasih juga pada makcik saya lah, tak nak sebut nama lah. Jadi atas sumbangan yang telah pun diberikan untuk sama-sama membantu peningkatan Masjid Al-Amin di Teluk Belanga. Okey, malam ni seperti malam-malam yang telah pun berlalu, kita akan berkongsi banyak pengalaman, banyak kisah. Yang penting anda boleh juga kirimkan voice note kepada KC ke talian 81310287. Kalau di luar Singapura mesti ada plus 65 plus 65 81310287, hanya melalui WhatsApp sahaja. Kalau nak KC telefon, cakap KC boleh call saya tak? Saya ada cerita ni. Cerita apalah? Kasih sedikit lah sebaris, mungkin sedikit perkongsian sebaris tu menjelaskan pengalaman tentang apa ketika memancing ke, camping sekolah di asrama, bertugas dan sebagainya. Baik, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Yang ini daripada pengirim kita bernama Mizan. Betul, Mizan. Bukan Mizan, betul nama Mizan. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Mizan. Saya nak berkongsi satu kejadian yang ini berkenaan dengan lukisan yang saya beli dan saya bawa balik, saya letakkan di dalam bilik saya. Lukisan ini, sebelum tu, saya ni adalah penggemar koleksi lukisan-lukisan portraiture. Jadi satu hari itu saya pernah pergi ke Medan, Indonesia, dan apabila saya ternampak lukisan ini, terus saya jatuh cinta dan alhamdulillah dapat membeli lukisan ini dengan harga yang sungguh berpatutan. Dalam bilik saya ada banyak lukisan-lukisan yang saya gantung. Adalah lukisan-lukisan, ada wajah-wajah yang dikenali, ya, ada juga lukisan-lukisan random people yang saya rasa artis yang melukis ni mempunyai sentuhan yang cukup baik. Jadi saya letakkan lukisan-lukisan portrait wajah-wajah orang ni dalam bilik saya. Bukan bilik tidur ke si? Dalam bilik saya, maknanya dekat bilik ni saya letakkan koleksi lukisan saya. Dan inilah pengalaman saya bila mendapatkan lukisan yang saya beli daripada Medan, Indonesia. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, saya terus masuk ke bahagian kejadian aneh yang berlaku lah. Beberapa kali lukisan yang saya ada dekat dalam bilik
yang saya simpan dan gantung lukisan-lukisan ini. Bilik itu akan saya letakkan lukisan yang saya beli yang terlalu lama, yang mungkin saya dah tak berminat lagi. Saya akan cuba jual di laman-laman jualan portraiture. Antaranya di Pinterest. Beliau akan jual lah lukisan, dan yang nak beli itu akan saya hantarkan lah melalui post. Dan yang mana saya minat masih lagi ada dekat dinding, masih lagi ada di atas almari. Bilik itu saya gunakan bilik untuk saya relaxkan diri, mendengar muzik sambil duduk dekat saya punya recliner Kemudian situlah tempat saya duduk tenangkan diri dengan alunan muzik. Saya memang jenis yang tak suka sangat keluar merayap campur orang. Saya lebih suka bersendirian. Pada saya inilah masa yang terbaik untuk saya rehatkan diri dan kenali isi hati saya sendiri. Jadi kisah satu malam tu saya duduk dekat dalam bilik lukisan, yang mana saya sedang mendengar lagu menggunakan headphone. Jadi saya letak headphone dan saya baring dekat recliner sambil saya pejam mata untuk relaxkan diri. Jadi sedang saya dengar kan, contohlah mungkin dia tengah baring tu, dia lagu yang merelaxkan diri konon macam lagu ni lah. Kan tengah baring, dia tutup mata, dia cuba tenangkan jiwa saudara. Cuba tenangkan jiwa. Tiba-tiba saya ni rasa macam bahu saya dicuit oleh sesuatu. Saya buka headphone, kemudian saya tengok kiri dan kanan. Saya boleh pegang bahu dan boleh rasa ke si bahu saya ni ada orang cuit ketika saya sedang baring. Tak mungkin ada orang pegang aku. Dalam rumah ni aku seorang saja yang tinggal. Saya pun pasang balik headphone, saya sandar balik dekat recliner dan saya dengar balik muzik untuk menenangkan jiwa. Kali kedua tengah baring, sekali lagi Casey rasa macam orang cuit bahu. Saya buat bodoh. Kemungkinan ini adalah diri saya yang nak lawan. Kerana saya nak relaxkan diri, terlalu stres, jadi saya boleh rasakan macam ada orang cuit bahu lah, orang ganggu saya. Jadi saya cuba bermain psikologi pada diri saya. Duduklah, saya duduk tengah baring ni, orang cuit lagi, kali ketiga. Tenangkan jiwa. Tidak ada sesiapa dalam rumah ni kecuali aku. Casey, kali seterusnya dia genggam Casey bahu saya. Bila dia genggam, sakit Casey. Boleh rasa kuku yang tajam. Saya terus buka mata, saya tengok dekat bahu, tapi tidak ada orang. Bila saya tarik lengan saya ni, alangkah terperanjatnya saudara. Saya dapat lihat dekat lengan saya macam ada bekas orang mencengkam dengan kuku yang tajam. Terus saya bangun, headphone saya letak ke tepi, kemudian saya buka lampu. Bila buka lampu, sedang saya scan, lihat daripada sebelah kiri pergi ke kanan. Tiba-tiba mata saya ni terpaut pada lukisan yang baru saya beli. Lukisan yang saya katakan yang saya beli daripada Medan, Indonesia. Wajah dalam lukisan tu pertama kali saya beli dekat Medan, saya tengok muka dia berseri Casey. Tersenyum indah, very beautiful. Tapi malam tu saya tengok lukisan tu, ya Allah, muka dia seram Casey. Tak senyum, sedang tenung dekat saya dengan matanya yang terbeliak. Saya rasa tak sedar hati. Nasib baiklah lukisan tu saya beli dengan harga yang murah, yang berpatutan. Saya cuba simpan lagi. Saya terus matikan saya punya home entertainment system, letak balik headphone, keluar dari bilik, tidur. Besok pagi bangun pergi kerja macam biasa. Balik kerja, saya dah siap makan semua. Sebelum tidur, saya pergi dekat bilik itu, pasang headphone lagi. The same thing happen for as many times. Seberapa banyak kali saya masuk bilik itu, saya nak relaxkan diri, saya rasa benda yang sama. Dia cuit, kemudian dia cengkam. Dan setiap kali saya bangun, saya buka lampu, tengok painting tu,
painting tu semakin, wajah dia semakin marah, semakin menakutkan. Selepas hampir nak dekat 5 hari macam tu Casey, nak dekat 5 hari Casey, saya rasa jiwa saya ni dah tak tenang Casey. Sebabnya tak dapat relax. Setiap malam kena ganggu, kena batalkan saya punya relaxation moment. Kan? Saya punya relaxation moment yang mana saya duduk dekat recliner untuk saya tenangkan diri. Dah masuk 5 hari dah tak boleh dah Casey. Akhirnya saya angkat lukisan tu, saya bungkus dengan surat khabar, saya turun ke bawah blok rumah saya. Saya jalan jauh pergi beberapa blok jauh daripada rumah saya. Saya buang dekat tong sampah blok yang berasingan. Only after, hanya selepas saya berbuat demikian, saya boleh dapat balik ketenangan yang sering saya dapat waktu malam sebelum tidur. Saya akan selalu pergi ke bilik ini, dengar lagu, tenangkan diri. Nak dekat 1 jam, saya dah have that relaxation mode. Lagu saya stop, baru saya masuk tidur dan boleh tidur nyenyak sampai ke pagi. Pada yang tak tahu, you should try, kata Mizan. Cubalah. Tak nak dengar muzik pun, cuba you have that moment yang mana you seorang saja. Tak ada orang lain, no phone, nothing Casey. Close your eyes, bukan untuk tidur, tapi kita fikir benda yang baik-baik. Fikir, buka minda kita, and you have a better sleep. It's called the sleeping therapy. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, terima kasih kepada Mizan yang berkongsi pengalaman macam nama ustaz yang call Ustaz Mizan Apa khabar Ustaz Mizan? Apa khabar Ustaz Hirman? Apa khabar Encik Kadi? Semua masing-masing sibuk lah kan, jadi saya pun tak nak mengganggu lah. Saya ada telefon juga tanya khabar, kemudian bila tanya kan, insyaAllah Casey nanti tak apalah mungkin terlalu sibuk. Jadi kalau ada mungkin pakar perubatan yang lain yang mungkin anda ingin saya telefon dan berbual, boleh saja sarankan pada Casey. Saya akan cuba hubungi pakar-pakar perubatan yang anda ingin saya temu bual. Di Singapura pun boleh, di Malaysia pun boleh, asalkan anda adalah kontak mereka untuk saya berurusan dengan tuan punya badan Okey, seterusnya ini daripada pengiring kita bernama Farah. Kata Farah di sini, kejadian ini berlaku dekat sekolah saya. Saya dulu sekolah di bahagian Woodlands, tak nak beritahulah Ini adalah sekolah menengah. Jadi sekolah menengah di bahagian Woodlands, kita ada school camp Casey. School camp kita pada waktu itu bukan berada dekat mana-mana, tapi dekat dalam sekolah kita sendirilah. We did it at our school field dulu lama Jadi di padang sekolah. Camping dia cuma untuk 2 malam saja 2 malam. Dan biasalah bila kita camping, kita ada satu malam yang pertama tu, sebelum tidur kita ada dipanggil ghost storytelling session. Malam yang kedua kita ada campfire night, yang mana kita akan menyanyi-nyanyi. Campfire night tu tak seram sangat. Ghost storytelling session ni yang cukup menarik, kata Farah. Dan pengalaman saya ni lah, duduk bersama dengan beberapa kelas pelajar-pelajar tingkatan bawah. Tingkatan bawah tu mungkin tingkatan 1 atau 2 lah menghadiri camp sekolah ni. Dan ada beberapa orang pelajar bila ditanya oleh instruktor tentang sekolah ni, rasa-rasa pernah kena ganggu tak, tempat mana yang berantu. Masing-masing semua ada cerita masing-masing. Dan salah seorang pelajar ni share lah, dia kongsi dekat dalam this ghost storytelling session ni. Dan ini saya nak kongsi pengalaman pelajar tu. Minta maaf, bukan pengalaman saya sendiri Casey. Okey, kita dengar kisah daripada Farah, pengalaman yang dia dengar oleh kawannya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan
dan yang syilid jangan dicari. Kisah dia begini, saudara. Menurut pelajar ni yang ingin dikenali sebagai Hui Ting, pelajar Cina Hui Ting berkongsi pengalaman beliau. Kata Farah, waktu tu dia habis CCA-nya agak lewat lah. Jadi pukul 6 dia dah habis nak pulang ke rumah. Setibanya di rumah, itu merupakan hujung minggu nak dekat hujung minggu lah, hari Jumaat. Setibanya di rumah, dia teringat yang dia terlupa homework file dia. Sebab dia kena habiskan homework pada hujung minggu kan. Jadi oleh kerana dia terlupa, dia terpaksa patah balik ke sekolah. By the time dia patah balik, dah pun 7 lebih malam ke si. Sebab dia tinggal mungkin agak jauh pergi balik sekolah pukul 6 tu kira dah waktu peak hour kan. Jadi bila patah balik waktu yang sama juga waktu sibuk, sebab itulah mungkin dia sampai lambat ke sekolah, dah 7 lebih malam. Sekolah tu pasti dah tutup. Depan pintu gerbang sekolah tu ada pengawal keselamatan. Dengan uniform sekolah, dia menghampiri pengawal keselamatan dan dia cakap dekat pengawal keselamatan, "Uncle, sorry uncle lah, can I go into my class? Boleh tak aku masuk dalam kelas aku? Aku terlupa aku punya homework file." Kemudian uncle tu tanya, "Kelas mana? Tingkat berapa?" Kena seolah-olah macam saja nak tengok lah dia datang balik sekolah betul ke nak ambil barang ataupun nak curi barang. Jadi selepas dia lulus pertanyaan uncle security, uncle tu pun izinkan dia masuk lah. Menurut Hui Ting Hui Ting bukan Hui Ting Hui Ting. Jadi dia pun pergilah masuk dalam kelas dia jalan daripada depan pintu masuk sekolah tu kan, dia jalan melepasi kantin sekolah, kemudian dia naik kelas dia tingkat 2 dekat tingkat 2. Sampai dekat tingkat 2, kelas dia pula paling hujung sekali. Dan apabila sedang dia berjalan menuju ke arah kelas, dia akan pass by bilik darjah yang lain lah. Yang pasti dah 7 malam, mana ada pelajar. Tengah jalan, salah satu kelas, dia ternampak ada seorang pelajar tengah duduk dalam kelas. Tengah duduk tengok blackboard. Lama cerita ni sebab zaman sekarang dah tak ada blackboard whiteboard. Tengah duduk tengok blackboard. Dan bila dia jalan, kata dia dia toleh dan sepanjang dia jalan depan classroom tu dia tengok siapa pelajar ni asal tak balik ni. Dia rasa macam kenapa tak boleh balik ni. Dia jalan all the way sampailah dekat hujung kelas dia. Dia pun masuk dan homework file dia memang ada dekat bawah meja. Masuk kelas, dia nak ambil homework file. Saudara para penonton Malam Seram, tiba-tiba sesuatu yang menyeramkan berlaku, saudara. Kata Hui Ting, pintu bilik darjah yang dia ada, pintu classroom dia lah, dia main pintu, dia buka dah terbuka, dia tutup, kedung, buka, boom, boom, dan tahu-tahu dia dengar suara perempuan macam ketawa. Dia dengar suara perempuan ketawa selepas pintu tu dihempas banyak 2 kali. Beliau pelajar ni tersentak dan tak tahu nak buat apa. Kata Hui Ting, dia sedang berdiri, sedang fikirkan apa langkah seterusnya patut dia buat. Bila pintu tu dah berhenti buka dan tutup, dia pun lari ke arah pintu dan lari melepasi bilik darjah. Dan dia nampak pelajar tadi yang ada dekat bilik darjah sedang tengok dekat papan hitam, sedang berdiri tengok dia yang tengah lari. Hui Ting ni sempat toleh dan tengok kelas yang sama dan pelajar ni sedang ketawakan dia. Kuat Casey. Lari sampai dekat bawah, melepasi kantin sekolah sampai dekat kawasan pengawal keselamatan, barulah dia jalan perlahan-lahan dengan nafas yang tercungap-cungap. Dia keluar sekolah. Dan itulah pengalaman yang diceritakan oleh Hui Ting. Jadi kata Farah, so malam tu saya dengan beberapa lagi orang kawan yang lain,
kita cuba ajaklah si Hui Ting ni, kita tanya selepas habis that ghost storytelling session kita pun menghampiri Hui Ting, kita tanya dia, Hui Ting, you want to go not? Kau nak tak pergi balik dekat classroom yang engkau jalan tu? Hui Ting tak nak, mati-mati dia tak nak. Kita pujuk dan pujuk, dia tak nak. Akhirnya saya dengan 2 orang kawan, 3 orang lah, kita curi-curi keluar daripada kawasan campsite. Sebenarnya kita tak dibenarkan loitering dekat school koridor walaupun kita tengah camping. Kita boleh buat kita boleh berjalan dekat school campsite, iaitu di padang bola sepak, ataupun nak pergi toilet yang tepi ada padang bola sepak. Jadi kita jalan perlahan-lahan, konon nak pergi toilet lagi sih. Sampai dekat toilet, saya dengan 2 orang kawan jalan dan kita naik ke tingkat 2, lalu depan classroom yang disebutkan oleh Hui Ting tadi. Memang tak nampak apa-apa pun, tapi Casey, seram juga. Macam ada something not right dekat tingkat atas tu, tingkat 2. Tengok classroom dia dekat ujung, dah lah jauh, tak ada dah lah jauh, tak ada tangga turun. Macam mana dia berani patah balik untuk ambil fail dia? Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Mohon maaf kalau kisah saya tak seram, Casey. Yang penting malam seram is the best. Daripada Farah, selamat malam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, terima kasih kiriman daripada Farah tadi berkenaan dengan kisah ini. Dikongsilah ketika satu school camp sekolah, yang mana pelajar-pelajar berkongsi pengalaman seram dekat sekolah kan. Jadi Hui Ting antaranya yang berkongsilah pelajar-pelajar yang lain, Hui Ting. Okey. Hui Ting, ejaan dia H-U-I, Hui T-I-N-G. Dua perkataan berbeza, Hui Ting. Dia macam perkataan Korea, Hui Ting. Kan ada yang Hui Ting. Okey, yang ini kiriman daripada pengiring kita selanjutnya. Kita sambung kisah dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, seterusnya ini kisah daripada pengirim kita. Ini datang daripada mana tadi kiriman pengirim kita, nama dia ini dia. Hello Casey, hello, nama saya Seri. Saya nak berkongsi satu kejadian seram. Saya adalah peminat malam seram berasal daripada Kedah. Pengalaman saya ini berlaku ketika saya memandu pada waktu malam di Jalan Jeniang. Casey, kalau tanya orang Kedah, kalau mereka memang suka dengan cerita seram, mereka akan kenal dengan hantu di Jalan Jeniang di kawasan Sik di Kedah. Jom kita sambung kisah daripada Seri, peminat malam seram dari Kedah. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Minta maaf, tadi saya tengah Google tengok Jalan Jeniang ni macam mana tengok Jalan Jeniang ni tak nampak, tak banyak gambar. Saya tak pasti, tapi ada beberapa gambar menunjukkan ada kemalangan jalan raya dekat Jalan Jeniang. Ada juga kawasan-kawasan yang agak dikelilingi kiri kanan dengan hutan lah. Jadi ini kisah daripada Seri ketika memandu pada waktu malam di Jalan Jeniang. Waktu tu saya memandu kereta ayah saya, Casey.
Kereta saya Myvi berada di workshop. Saya membuat modifikasi. Modifikasi letak nos ke? Saya membuat modifikasi pada kenderaan saya dan ia memakan masa sehingga 2 hari sebelum saya boleh ambil kenderaan dan pandu semula. Jadi terpaksalah saya gunakan kenderaan ayah saya yang gedabak, kata beliau. Kenderaan ayah ni adalah jenis 7-seater dan ia adalah sebuah kereta Proton Exora. Sedang saya memandu malam tu, selepas saya hantar seorang sahabat saya pun memandu pulang ke rumah. Dalam perjalanan tiba-tiba rasa remang pula bulu roma. Pandu kereta Myvi dengan pandu kereta Proton Exora ni, dia punya feel beza Casey. Myvi ni kecil. Kalau Casey tak pernah tengok, Casey type lah dekat Google Myvi. Kenderaan dia very small. Dia macam Suzuki, jenis kereta Suzuki atau Mini Cooper lah. Memang kecil sangat-sangat. Tempat duduk belakang dekat je. Jadi tak rasa seram sangat. Pandu kereta Proton Exora ni, walaupun tempat duduk dia ada 3 baris lah. Bahagian depan tempat pemandu, kemudian tempat duduk tengah dan tempat duduk belakang. Tempat duduk tengah ni pun rasa saya macam jauh sangat. Apatah lagi tempat duduk yang paling belakang. So waktu tu tengah memandu, saya terpandang dekat cermin pandang belakang. Beberapa kali saya nampak ada muka seorang wajah seorang gadis tengah duduk di tempat duduk paling belakang sekali sebelah kiri. Dan bila tengok 2-3 kali saya tengok dekat cermin, saya asyik tersentak Casey. Tengah tengok cermin terperanjat, tersentak dan ia membuat saya nak memandu tak tenteram, tak tenteram. Dan akhirnya saya tak nak pandang belakang lagi lah. Tapi itulah, mata ni walaupun kita cuba nak tengok depan, kadang-kadang tak, mata ni akan naik, akan terpandang belakang lagi. Satu kali tu saya berhenti dekat sempang lampu trafik. Lampu warna merah, sedang tunggu giliran untuk saya bergerak ke depan. Jadi tengah tunggu dekat sempang lampu trafik ni, dengan perlahan saya cuba tengok lah, nak tengok siapa dekat belakang. Mula-mula tak nampak ke si. Tengok cermin lagi, okey dah tak ada. Dan tiba-tiba dia macam, Casey bayangkan dekat belakang sekali kalau kita sandar, dia nampak bayang-bayang, jadi gelap. Bila ke depan sikit, kena cermin tingkap kereta melalui cahaya lampu jalan, baru nampak muka dia. Bila nampak muka dia pada waktu tu, alangkah terperanjatnya daripada cermin saya ni, Casey, wajahnya macam terkopak-kopak Casey. Muka hitam tapi wajah ni macam orang mati terbakar atau kopak-kopak. Macam itulah saya boleh gambarkan keadaan makhluk yang tumpang saya dekat belakang. Saya tak tahulah apa yang saya fikirkan pada waktu itu. Tiba-tiba je saya bercakap, Tolonglah jangan ikut aku. Aku nak balik ni. Aku tak kacau kau, jangan kacau aku. Tolonglah, aku tak kacau kau, kau jangan kacau aku. Keluar daripada kereta aku sekarang. Tolonglah. Dan Casey, saya baca Al-Fatihah. Kuat saya baca Casey. Kemudian sepanjang perjalanan, bulu roma saya tak henti-henti meremang. Waktu tu dah tak kuasa lagi dah nak tengok cermin. Saya hanya memandu, niat saya nak pulang ke rumah. Dan Alhamdulillah semakin dekat dengan rumah saya, bulu roma saya yang meremang semakin bulu roma saya meremang tu semakin berkurangan. Dan bila sampai depan rumah, sebelum keluar saya sempat tengok cermin dan pandang ke belakang, tidak ada lagi kelihatan wajah yang menyeramkan itu. Casey, seram Casey. Dan apabila saya beritahu kisah ini pada kawan saya, dia pun katakan jalan yang saya gunakan itulah yang dimaksudkan di sini, iaitu jalan Jeniang ni banyak kejadian-kejadian kemalangan jalan raya. Kemungkinan ada kata dia lah, kemungkinan mungkin adalah tu yang baru kemalangan, yang tak sempat nak jumpa keluarga, tumpang kereta kau kot. Pandai kawan bergurau. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey.
Terima kasih atas perkongsian tadi dalam rancangan Malam Seram. Banyak lagi kisah akan diketengahkan. Satu lagi kisah sebelum kita berehat dengan tazkirah daripada Masjid Mujahidin bersama dengan Ustaz Hizam. Dan kalau anda yang sedang menonton, jangan lupalah untuk terus memberikan sumbangan kepada Masjid Mujahidin. Masjid Mujahidin memerlukan sumbangan anda sempena dengan Ramadan ini. Dan kita pun tahulah berlipat ganda ganjaran kita, amalan kita, sedekah kita. Dan nanti akan kita dengar apakah mungkin tazkirah oleh Ustaz Izam sebentar nanti. Yang ini datang daripada pengirim kita, bernama kejap mana tadi, okey, ini datang daripada Fian. Assalamualaikum Bro Casey. Waalaikumsalam. Fian here. Suka dengar Malam Seram. Malam Seram is the best. Pengalaman saya dulu pernah bekerja dekat McDonald Casey. McDonald Singapore bukan. McDonald Malaysia. Pernah dulu bekerja di McDonald Malaysia. Dan ini pengalaman saya. Selepas kita nak tutup selepas operating hour nak tutup restoran, kita kena bersihkan lah bahagian kitchen, pastinya the restoran dekat tandas. Dan dalam waktu tu ada kalanya kita dengan kawan-kawan ni suka bergurau. Jadi waktu tu kata Fian, saya ni sedang bersihkan bahagian kitchen. Ada 3 orang lah kawan yang sedang bekerja pada shift malam tu. Mereka sedang bergurau. Jadi one of them menyambut birthday lah. Tadi sebenarnya kita dah sambut birthday pun, dah potong kek dan nyanyi selepas tutup restoran kan. Jadi kali ni nak sambung kemas. Tapi itulah 3 orang kawan ni memang rapat. Salah seorang 2 orang daripada mereka ni angkat birthday boy ni. Dia pergi dekat store, dia campak budak ni dalam store, kemudian dia kunci pintu. Macam itulah yang saya tahu terjadi. Sebab saya tak nampak, tapi ini yang diceritakan oleh kawan saya. Sebab saya dekat kitchen, storeroom tu dekat belakang, belakang bahagian belakang kitchen. Jadi dia campak budak ni kat dalam. Budak ni dah gedung dung dung. Bukalah. Oh, biasalah kalau dengan members kan macam tu. Jadi kata Fian, dia masih lagi hentak-hentak pintu, ketuk, bukalah. Habis ketawa-ketawa. Saya pun tengok, biarlah diorang kan birthday. Jadi akhirnya bila budak tu sebenarnya one of the budak ni salah seorang daripada kawan dah buka pintu. Minta maaf Fian punya perkongsian kisah ni macam jigsaw puzzle saya nak faham walaupun dah baca tadi. Okey, jadi bila salah seorang daripada kawan dah buka pintu, kasih birthday boy ni keluar lah. Tu dia nak cakap Jadi saya pada waktu tu tak tahu budak tu dah keluar Casey kan. Masalahnya saya tengah kamar-kamar dapur, cuci dapur dengan seorang lagi kawan. Pintu tu masih ada dung 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 dung. Kemudian saya tengok, kesian pula. Dari tadi tau dia terperangkap kat dalam. Diorang ni pun tak baik lah. Saya Casey dengar Casey kuat. So konon nak jadi gentleman lah kan. Saya pun pergilah dekat pintu storeroom tu. Masa dengar dung 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 dung. Bila saya buka pintu, dalam tak ada orang Casey. Adam. Saya masuk dalam, tak ada orang. Saya keluar balik. Adam mana Tu kat depan. Adam dekat depan tengah lap meja, tengah spray meja, tengah lap. Baru beberapa saat sebelum tu, saya dengar pintu ni dihentak-hentak. Saya ingatkan Adam dekat dalam. Bila buka pintu, dalam tak ada orang. Adam birthday boy tengah lap meja. Saya pun sambung untuk bersihkan tempat saya. Tak ada orang tahu sebenarnya. Kemungkinan saya seorang yang dengar bunyi hentakan pintu selepas tu. Sampailah kita tutup restoran dan pulang ke rumah masing-masing. Sekian, terima kasih. Selamat Malam Seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Ya, jadi saudara tu kisah kawan dia bergurau, campak birthday boy dalam storeroom, kena kunci.
birthday boy hentak-hentak pintu, hentak-hentak beberapa kali, ya, dan pengirim kita ni lah, Fian, dia dengar macam gini kepala lah, tak habis. Dan walaupun budak tu dah dikeluarkan oleh seorang lagi kawan, dah buka pintu lah, Fian tak perasan kan. Selepas beberapa minit dia keluar, Fian masih dengar lagi hentakan dekat pintu storeroom tu. Sampaikan dia tak sampai hati, dia pergilah. Konon abang Pian, biar abang Pian, jangan baby Pian. Dan abang Fian pergi ke pintu, buka lah, kau nak selamatkan. Dia buka aje, mana Adam? Terima kasih. Kita kembali sebentar nanti, kita berehat seketika. Yang ini Tazkirah Ramadan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Izam. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada para penonton dan KC, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita kembali semula dalam rancangan KC pada segmen malam ini. Baik, insya-Allah kita masih dalam Ramadan dan masih dalam keadaan Covid. Baik, pada hari ini saya ingin mengenai tentang 4 perkara, tuan-tuan dan puan. Ini bukan 4 perkara yang seperti banyak-banyak, sikit-sikit, kadang-kadang, jarang-jarang. Ini bukan yang ini. Baik, saya pada hari ini berkongsi dalam sebuah hadis diriwayatkan daripada Ibn Khuzaimah dalam kitab sahihnya, iaitu daripada Salman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, di mana 4 perkara, iaitu dalam Ramadan banyak berdoa, ya tuan-tuan dan puan, iaitu diterangkan sini, wastaksiru fihi min arba'i khisal, iaitu banyak akan mengerjakan 4 perkara dalam Ramadan, iaitu 2 perkara yang lakukan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan 2 perkara yang kamu sangat-sangat perlukan. Kenapa Rasulullah terangkan, tuan-tuan dan puan, pasal Ramadan ni, kita ni sebagai hamba Allah ni, kadang yang lemah ni, kadang-kadang lupa, tuan-tuan dan puan. Pertama, iaitu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di sini bahawa pertama, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Kedua, iaitu beristighfar, astaghfirullah, mohon keampunan. Dan ada 2 perkara lagi yang kamu sangat perlukan. Yang pertama, itu banyakkanlah mohon kepada Allah Ta'ala supaya dimasukkan kamu ke dalam syurga, dan serta berlindung daripada azab neraka dengan menyebut nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ataupun kalau kita dalam Ramadan ni, para imam dalam solat ataupun tarawih, kita selalu dengar bacaan dia, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baik, tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama baca sekali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Baik, tuan-tuan dan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seperti mana Rasulullah terangkan 4 perkara ini, mudah-mudahan pertama kita berkeridhaan Allah Subhanahu wa taala, kedua iaitu keampunan Allah Subhanahu wa taala, ketiga dimasukkan ke dalam syurga, iaitu keempat dijauhkan daripada azab di neraka. Baik, sampai di sana dulu saya berkongsi. Insya-Allah kita akan jumpa pada lain hari, dan hashtag sabar dan berdoa. Terima kasih KC. Saya serahkan kepada KC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim.
selamat berpuasa kepada semua geng Momo. Semoga Ramadan kali ini lebih bermakna dan sempurna. Ya, terima kasih Ramadan Karim pada anda yang sedang menonton rancangan Malam Seram. Terima kasih pada semua perkongsian kisah yang diketengahkan dalam Malam Seram. Saya rasa kisah-kisah yang dihantarkan adalah beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin ada yang dah dikirimkan. Saya dah baca, mungkin anda tak dengar, jadi anda kirimkan lagi. Bila terbaca, ini macam pernah baca ni Jadi walaupun terima kasihlah atas perkongsian pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Dan tadi dengar daripada Masjid Mujahidin Ustaz Izam berkongsi. Terima kasih pada anda yang telah pun salurkan bantuan anda dari segi mungkin saluran wang tunai ataupun melalui PayNow, ya, seperti yang saya kongsi awal tadi di skrin. Sumbangan anda di bulan Ramadan pastinya amat dihargai dan berlipat gandalah ganjaran membantu sama-sama membina rumah Allah ini. Terima kasih sumbangan super stiker dan super chat yang antaranya saya terima malam ni. Cinta Hati Ayang, terima kasih. Moving in Sale, terima kasih. Black Jack, terima kasih. Ishas, terima kasih. Dan Ishas sekali lagi terima kasih atas sumbangan anda. Dan ada, saya lupa malam ni panggilan-panggilan. Saya ada terima beberapa kiriman yang mana tanya, Casey, Pak Radin mana senyap je. Nanti bila Pak Radin call korang juga cakap Pak Radin ni lama sangat berbual bila tak ada cari tapi itulah, kadang-kadang lama-lama macam rindu je. Kalau ada di telefon lah kalau tak macam mana kan. Jadi terima kasih kerana bertanya. Saya pun dah lama tak dengar khabar dia. Mungkin dia sibuk lah sibuk mungkin berpuasa di bulan Ramadan melakukan kerja-kerja amal insyaAllah. Okey, yang ini kiriman seterusnya. Ni ada, saya rasa ada orang kirimkan message untuk telefon. Okey, Casey call saya. Saya nak berkongsi pengalaman seram. Ayah sakit hampir setahun kerana buatan orang. Wow, jom. Hello. Hello, selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Hello, selamat malam seram. Ya, siapa bercakap ni? Saya Lee. Siti dari Damansara. Oh, Siti dari Damansara. Jadi Siti kata tajuk cerita anda ni ayah lebih kurang setahun pernah terpaksalah mengharungi buatan orang ni. Jadi apa yang berlaku? Kalau boleh kongsi, silakan. Okay. Waktu tu Siti baru Okey. Waktu tu kita orang dah mula faham yang nampak ayah ni memang macam sakit. Siti, tak boleh duduk kat rumah. Siti boleh pergi tempat yang lebih clear tak? Sebab suara Siti macam putus-putus sikit. Boleh tak? Ada tempat-tempat sudut-sudut yang networknya lebih baik lagi. Boleh. Okey. Boleh kita cuba? Silakan. Boleh. Okey, sekarang okey tak suara? Sekarang okey, better. Silakan. Okey. Tadi Siti ada kongsi yang Siti cakap, kita orang adik-beradik dah mula nampak macam ayah dah tak boleh duduk kat rumah. Maksudnya dia dah tak tenang duduk. Okey. Untuk pengetahuan dengan pendengar, Siti beristeri 2 lah. So mak yang setiap malam Siti selalu dikejutkan pukul Siti bangun Siti minta maaf. Casey cuba call Siti lagi.
Sebab terputus-putus suara Siti. Saya call lagi Okay, kejap. Mungkin kali ni sebab cerita dah best ni. Dia cerita tiba-tiba alamak, potong semangat nak dengar cerita daripada Cik Siti kita. Okey, saya akan cuba kejap hubungi Siti sekali lagi. Bismillah. Jom. Ni dah baca bismillah ni, harap-harap jin-jin dalam telefon larilah ya. Hello Siti, boleh dengar? Hello. Okey. Casey? Ya, saya harap-harap kali ni tak terputus lah Bismillah. Okey, silakan. Jadi anda ceritakan tadi ayah anda ada mempunyai 2 isteri. Ya, 2 isteri. 2 isteri. So, pasti mak yang nombor. Okey. Harap suara Siti okey Casey boleh dengar? Sekarang boleh dengar. Takut nanti setengah dia terputus-putus. Okey, kita cuba. Okey, silakan. Okey. So setiap malam Ayah Siti akan kejut Siti lah. Dia akan kejut. Dia cakap, Siti tolong bangun, tutupkan pintu balik rumah. Okey. Lepas tu Siti akan bangun untuk tutup pintu grey semualah. Okey. Bila benda ni berlaku dalam seminggu, kita orang tak faham lagi kenapa ayah selalu macam bila tidur rumah rumah mama je, ayah akan macam tak boleh tidur. Oh, ayah suruh tutup pintu lah. Suruh tutup pintu tak boleh tidur. Okey. Tu bila dia sama je dekat rumah ibu pun sama, dekat rumah mak pun sama juga. Dia memang tak boleh tidur. Waktu tu kita orang adik-beradik memang berpecah lah sebab ayah memang dah tak ada tanggungjawab langsung untuk macam anak ni dah makan ke, isteri ni macam tu. Lepas tu bila datang macam orang yang datang untuk ubat ayah, dia cakap sebenarnya ayah memang kena buatan orang dah lama. Cuma sebab mati di rumah teres tak tu Kuala Lot punya rumah. So tengah malam baru kita orang tengah sidai baju, bila kita orang tak ada kat dengar orang tengah gaduh-gaduh, padahal tak datang mak dia bacakan ayat semua, siram dekat mak. Kat rumah kita orang ni setiap hari orang datang siram minyak orang mati kena bunuh, abu mayat daripada Thailand. Oh, ada orang macam-macam lagi sih. Jadi saya ulangi ungkap balik apa yang Siti kongsi tadi. Rumah ayah ni yang berlaku gangguan ni lot corner lah. Rumah paling corner. Yes. Dan rumah paling corner. Setiap malam ayah Siti ni tak boleh tidur lah. Nanti kalau nak tidur tu dia suruh Siti tutup pintu lah, tutup tingkap lah, dia kata panas lah. Dan bila Siti dapat tahu, keluarga dapat tahu ni bila terjumpa benda-benda yang pelik lah depan rumah tu, antaranya apa tadi katakan? Apa yang Siti dengar waktu pengubat tu cakap, yang orang mati tu abu mayat orang daripada Thailand yang dah mati. Memang tu ditanam di sekeliling rumah dia tanam. Tujuannya apa tu? Rumah. Apa motif? Kenapa dia sampai nak mengganggu ayah Siti ni? Okey, dia sebenarnya sebab ayah Siti ni orang yang bisnes KC. So bila bisnes macam maju sikit, sebab biasa kita meniaga benda yang sama. So orang sekeliling pun macam, kenapa barang dia macam habis dulu kan, macam tu lah. Tapi kan orang buat tu, hari datang borak dengan Mak Siti, datang tanya khabar, bagi makanan. Jadi kenal lah. Keluarga Siti kenal dengan orang yang buat ayah ni.
Dia punya perniagaan produk dia agak sama lah. Agak sama. Kemudian dia macam mungkin tak puas hati dan depan keluarga tu dia baik lah. Dia datang tanya khabar. Kak, apa khabar? Dah lama tak nampak betul Casey macam tu. Waktu tu Mak Siti tengah mengandung adik yang nombor 4. Okey. So ayah Siti tak ada kat rumah. Selalu dengar macam sebab Mak tak boleh tidur dalam bilik dia. Sebab dia akan dengar perempuan macam bisik-bisik. Dia akan cakap macam muka puas hati pada muka. Tentu setiap malam Mama akan dengar benda tu. Dengar benda apa sekali lagi? Dia cakap apa? Dengar macam orang ketawa. Pasal orang cakap pada puas hati dapat buat pada muka. Macam tu. Waktu tu kan macam ya ke si? Dan ayah macam mana keadaan ayah pada waktu tu bila rumah tu dah ditabur macam-macam barang lah kita tahu lah orang yang nak lakukan perbuatan sihir ni ada macam-macam benda lah. Dia tabur barang dia tanam barang, dia letak barang, dia hantar, dia tiup. Jadi apa yang berlaku pada ayah? Bagaimana dengan keadaan ayah tu? Keadaan ayah tu kan waktu tu dia macam maaf lah kalau ayah dengar, Siti minta maaf. Siti rasa macam ayah macam dah macam tak betul dah Casey. Macam kesian tu Casey. Macam kita orang adik-beradik terabai. Macam sebab mama sendiri pun sakit waktu tu. Macam kita orang split lah. Macam 3 orang duduk dengan ibu tiri. Lepas tu 3 orang lagi duduk dekat rumah. Maksudnya macam tu lah. Sebab Mak sendiri pun macam setiap malam dia akan macam mengilai, menangis tanpa dia sendiri sedar benda tu. Tapi dekat rumah ibu tiri dia pun sama juga. Dia pun ada alami benda yang sama bila dia nampak macam ada orang tua dekat tepi-tepi rumah cakap-cakap, borak-borak bila tidur malam. Dia akan dengar orang bisik-bisik, orang akan cakap macam pada muka rasa mengilai pada muka kau. Aku dah cakap dengan kau kan, laki kau memang tak guna. Jadi bisikan-bisikan tu menghantui Mama Siti lah. Dan juga barang yang ditabur dekat rumah tu membuat ayah Siti seolah-olah macam tidak boleh berfikir dengan baik lah. Casey memang tak boleh berfikir dengan baik sampai dia tak tahu nak buat apa. Macam anak-anak pun dia tak kenal. Macam kita orang ni macam sedih dah. Macam tak tahu dah nak bergantung. Setahun ayah sakit last, ayah dah tu dia kena tak tahulah yang Siti dengar dia kena sembuhkan kat Thailand juga. So benda tu datang daripada Thailand. So nak kena pergi sana juga. Daripada Daman Sarah pergi ke Thailand? Tak, actually family Siti dekat Kelantan. Kelantan. Dekat lah tu jugalah. Okay. Dekat lah. Tu je lah kisah seram. Macam setiap malam jiran akan nampak orang tengah sidai baju, tapi tak nampak pun kaki orang yang tengah sidai baju tu. Just nampak macam perempuan tengah sidai baju. Siti ada kena ganggu tak? Selain ibu kena ganggu dengan bisikan suara-suara seram, Siti sebagai seorang anak ada tak mengalami gangguan pada waktu tu? Gangguan tu sebab daripada suara Mama Siti sendirilah. Sebab biasa dengar dia macam menangis, menjerit. Dia macam cakap macam pergi kau. Siti ada orang cakap dekat Mama. Mama macam tu lah macam tengah takut. Habis Siti dengar pun lah. Anak dekat situ sorang-sorang dengan Mama mestilah meremang kan. Sampai dia baling semua barang tau guys dekat adik-adik Siti waktu tu. Ya Allah. Jadi alhamdulillah sekarang ayah dah pulih lah. Alhamdulillah sekarang ayah dah pulih. Satu lagi Casey, kalau Casey nak tahu, orang tu dia bukan letak dekat luar rumah je. Kalau dekat rumah ibu tiri Siti, dia kalau rumah dulu-dulu kan dia ada perigi kan Casey. Okey. Kawan dia datang tanam benda tu dalam belung perigi tu sendiri. So setiap malam betul Casey. So
sebab setiap malam ibu tiri Siti akan nampak perempuan berdiri dekat perigi tu. Setiap malam. Oh. Berani Siti cerita Siti Siti pukul 12 lah. Baik-baik Okay. Terima kasih Siti. Selamat malam Seram. Selamat malam Siti. Itu kisah daripada Siti. Seram kisah dia. Dia sendiri cerita, dia sendiri sekarang yang takut. Okey, selalunya kalau orang bercerita, saya akan biar orang tu bercerita lah kan. Oleh kerana ni dia terputus-putus, jadi saya jadi penyambung. Maknanya apa yang saya dengar tu saya ulang balik supaya anda dapat faham ceritanya kan. Jadi ini satu lagi cara lah untuk saya membuat anda terus dapat memahami pengalaman yang disampaikan. Bukan saya tadi nak masuk tak ada. Sebenarnya saya nak cuba cantumkan mana yang terputus-putus tu lah. Jadi dalam pendek kata, anda dah dengar tadi kisah dia berkenaan dengan ayah dia meniaga benda yang sama. Tapi walaupun sama, ayahnya mendapat lebih banyak pelanggan lah kan, bisnesnya lebih maju. Datang pula si Fulan ni, keluarga ni ingatkan kawan lah tanya khabar, baik orang dia, sering kali kunjung kedai, datang rumah, rupa-rupanya ada udang di sebalik Maggi. Dia seram malam-malam hari nampak ada orang diri. Mak Siti dengar bisikan dan Mak Siti macam pergi siapa tu? Siti dengar tak? Siti macam tu sekali Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia saudara, kisah daripada Siti. Terima kasih Siti atas perkongsian kisah dalam rancangan Malam Seram Horror Talk Show bertemankan saya Casey. Dan saudara, kita sambung kisah selanjutnya. Yang ini pengalaman seram ni datang daripada Zul yang berkongsi kejadian. Saya dengan kawan-kawan pada waktu tu kita adakan satu night walk, tapi ini berlaku di Singapura. Night walk di Pulau Ubin. Kami seramai 10 orang ke si. 10 orang kawan berkumpul pergi ke Pulau Ubin. Daripada Pulau Ubin Jeti, kita berjalan pergi ke campsite kita. Dekat campsite tu, kita buat, selepas kita dirikan campsite tu, kita buat night walk pada malam tersebut. Dan night walk ni termasuklah dipanggil solo night. Solo night ini adalah yang mana kita diperlukan untuk berjalan seorang diri, one by one, jaraknya lebih kurang dalam 100 meter. Pulau Ubin, ada sebahagian besar daripada Pulau Ubin ni tidak ada lampu kisi. Hutan kiri kanan dan hanya bercahayakan lampu dari bulan. Kita tidak dibenarkan menggunakan lampu suluh kecuali kalau ada kecemasan. Jadi dalam kumpulan 10 orang ni, 3 orang daripada kita ni adalah seorang instruktor OBS yang berpengalaman. OBS tu saya rasa adalah apa OBS Outward Bound School. Macam itulah yeah. Jadi kawan kita ni lah yang melakukan cabaran, suruh lakukan cabaran night walk ni. Dan inilah kisah saya ketika kami berjalan night walk satu persatu. Mohon maaf saya lupa details tempat yang kita adakan night walk. Saya tahu ini berlaku dekat Pulau Ubin lah. Jadi inilah kisah dia, night walk pada waktu malam. Okey, ni kita dah sampai dekat kawasan ni. Aku dengan Ijai akan berada dekat ujung. Aku pergi dulu, nanti Ijai akan saing, last Mamat. Jadi 3 orang lah, 3 orang instruktor OBS ni. 2 yang jalan dulu, yang last Mamat instruktor ni akan make sure all dah jalan, baru dia jalan lah. Dan setiap kali 100 meter kiri kanan hutan.
Kena jalan seorang So member semua dah masing-masing dah cuak Casey, kan, dah cuak. Dan kita gurau lah, kacau. Padahal masing-masing tengah takut. Takut apa? Tak adalah kau takut lah. Masing-masing lah kan. So dua kawan saya dah pergi dulu 100 meter sampai depan. Dia akan call. Dia call, okay next. Baru next jalan. Yang next dah sampai dekat hujung, dia call lagi, next jalan lagi. Casey, malam tu, that particular night walk ataupun solo night, solo night tu ada 10 orang. Cakaplah 100 meter tu kalau nak jalan satu orang, paling-paling cakaplah dalam 2 minit lah 100 meter, sebab takut jalan seorang kan. Paling-paling dalam 2-3 minit. Kalau 10 orang, kalau 3 minit satu orang jalan, 10 orang kisi kali lah, dah lebih kurang 30 minit kan. Tapi malam tu kita punya solo night Casey mengambil masa nak dekat 2 jam lebih. Kita ada seorang kawan yang bernama Rain. Bukan nama sebenar, gunakan nama samaran Rain. Rain ni, dia dalam antara kita, dia yang paling tak banyak cakap. Dia ikut je lah, dia go. Apa-apa kita buat, dia go. Dia tak ada nak membantah, tak ada nak cakap tu, cakap ni. Dia, aku okey, aku no problem. Seingat saya pada waktu tu, Rain adalah peserta yang terakhir sebelum the instructor OBS kawan saya ni, Mamat akan the last one to walk lah. So sebelum Mamat, Rain jalan, Mamat tunggu call. 1 minit, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit. Kemudian dah sampai 10 minit, si Mamat ni call balik. Kata, Rain mana, dah sampai belum? Tak ada, lambatnya. Mana Rain? So masalahnya pada waktu itu, tak ada orang pun dibenarkan bawa handphone kecuali instructor. So phone kita semua diserahkan pada instructor. Lampu solo kita dalam poket, phone memang tak boleh pakai. So semua phone termasuk Rain punya telefon semua pada instructor, kawan kita lah yang instructor ni. Dan Ijai kata, okay, korang tunggu sini aku patah balik. Pergi dekat Mamat yang last person ni. Mana Rain? Rain tak ada. Patah balik, Rain tak ada lah. Mana? Mustahil Rain ni boleh sesat, sebab jalan dia memang jalan lurus. Jalan dia jalan lurus, gravel gravel tu mungkin ada macam batu-batu lah Kiri kanan semak samun hutan. Rain takkan masuk kiri, takkan masuk kanan. So jalan dia literally you kena jalan terus, patah balik. Casey, sampaikan semua orang patah balik macam buat sa'i Casey. Rain tak ada. Rain hilang. Masalahnya, bila kita dah buat banyak kali, nak dekat 2 jam lebih Casey, berpeluh-peluh, sampaikan buka lampu solo dekat hutan pula. 2 orang instruktor masuk hutan, semak samun. Kesian. Dia masuk kan, tak tahu ada ular ke apa. Dia cuba cari Rain. Sampai satu tahap mereka patah balik kerana dah terlalu jauh. Mereka pergi sebelah kanan pula. Sebelah kanan dia nak jalan tu, situ dah macam tepi sungai, tak boleh jalan lagi. Kemana Rain ni hilang? Cari tak jumpa ke si. Hanya selepas 2 jam lebih, yang mana pada malam tu semua tengah risau kalau Rain sesat. Tiba-tiba Rain dekat the other point. Maknanya semua dah sampai dekat checkpoint yang kita kena cross over 100 meter kan. Selepas Rain hilang daripada checkpoint nombor 2 tu, kita patah balik checkpoint 1 dan Rain dekat checkpoint 2. Apabila kita dengar suara, "Oi, korang kat mana?" Dengar. Suara siapa tu? Rain. Semua patah balik. Rain dekat checkpoint number 2. So kita semua rasa lega ke si? Semua kawan-kawan rasa lega. Baru kita tanya soalan cepu mas, Rain, kau pergi mana? Kau tahu tak berapa lama? Kau pergi mana?
Pergi mana apa? Aku jalan lah. Rin kata, dia jalan dari tadi, sekarang tu baru sampai. Kemudian kita cakap, Rin, kau tahu tak? Engkau dah 2 jam lebih tau. 2 jam engkau jalan, sekarang baru kau sampai. Si Rin ni pula, dia boleh cakap, itulah, aku jalan-jalan. Aku cakap, jauhnya, kenapa tak sampai-sampai? Aku teruskan aje lah. Dia memang jenis macam tu, Casey. Casey kasih dia apa, dia ambil je. Sampaikan pada waktu itu, dia tahu tau, dia dah jalan jauh. Dah jalan lama. Tapi tetap dia teruskan. Tak ada berteriak, tak ada minta tolong. Dia tetap jalan-jalan-jalan sampai dekat checkpoint hujung tu. Dia berhenti dekat situ. Macam mana dia tahu untuk berhenti, tak pasti. Tapi dia berhenti. Dan dia cari kita. Kemana Rin menghilang selama 2 jam, Casey? Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah daripada pengirim berkongsi pengalaman. 2 jam jalan sorang-sorang, night walk, solo night dia panggil cakap tentang solo night ini ada satu lagi kisah berkenaan dengan solo night. Kalau tadi solo night berjalan kan 100 meter. Jadi satu orang pergi dulu sampai dekat hujung 100 meter tu, dia akan telefon, okey, nombor tu jalan, nombor 2 jalan sorang-sorang kan, jalan sorang sampai dekat hujung 100 meter, baru dia call, okey, nombor 3 jalan. Itu night walk dia. Kisah ni pula solo night, tapi bukan berjalan. Solo night seorang diri, tidur dalam kemah. Jarak antara satu kemah dengan kemah yang lain katanya agak jauh. Kita tak akan nampak di other tentage sebab memang dah malam, gelap dan jauh. Ini berlaku di Singapura juga dan juga di tempat yang saya rasa mungkin kawasan yang sama, di Pulau Ubin. Casey dekat Pulau Ubin, kata beliau sebelum tu, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajim. Saya nak berkongsi kejadian seram ketika kami ada solo night di Pulau Ubin dekat Ladang Getah. Tahukah Casey dan para penonton Malam Seram, Pulau Ubin ada satu plot tanah ni, kesemua plot tanah ni ada banyak pokok-pokok getah. Dekat situlah kita adakan solo night. Mudah nak pasang kemah kecil dan mudah nak jarakkan kemah-kemah para peserta yang ada. Jadi tujuan dia untuk menguji keberanian seseorang. Tak semua orang nak buat. Siapa yang nak buat akan dapat dipanggil bravery badge. Ini adalah solo night yang dianjurkan oleh pasukan pengakap sekolah saya. Dekat solo night ni, kita hanya dirikan sebuah kemah. Kemudian kena tinggal dekat dalam kemah tu sampai keesokan paginya. Baru kita akan berkumpul dan barulah kita akan dapat badge keberanian tu. Jadi bila ditanya siapa nak participate lah, nak ambil bahagian, tak semualah pelajar-pelajar nak. Yang nak cuma pada waktu tu tak ramai pelajar. Kalau boleh saya katakan lebih kurang dalam 7 atau 8 orang saja yang nak ambil bahagian dalam solo night. Kesemua partisipan yang ada pada camp ini lebih kurang termasuk instruktor dalam 20 orang, Casey. Dalam 20 orang termasuk instruktor, mungkin saya tak pastilah berapa ramai instruktor, cuma 7 orang partisipan, iaitu peserta yang nak menjalani night solo night itulah. Kita dirikan kemah, one man tent, tidur dekat dalam. Kemudian jarak satu lagi kemah, jauh dia sampaikan tak nampak. Baru satu lagi kemah, memang jauh lah. Dan kita tidak boleh dibenarkan bawa barang-barang, tidak boleh menggunakan barang-barang seperti lampu solo. Kalau dapati kita gunakan lampu solo, percubaan kita akan dibatalkan, disqualified. Casey, ini kisah dia. So malam tu tengah solo night. Seram, Casey. Walaupun tidur dalam kemah, dekat kepala otak ni dah macam-macam berfikir.
And then tengah baring dekat dalam, nak cuba tidur ni, mulalah rasa seram. Casey bayangkan, saya tengah baring dalam tent saya, tiba-tiba saya dengar bunyi orang berjalan. Kita tahu dekat Pulau Ubin ni ada binatang seperti binatang-binatang liar seperti babi hutan. Situ memang banyak Casey. Juga ada anjing liar, kadang-kadang akan ternampak ayam, tapi malam takkanlah jumpa ayam. Jadi tengah baring, dengar Casey bunyi orang tengah jalan. Cakap, ni ada babi hutan ni. Saya pun diamlah Casey. Tiba-tiba tent saya ni bau wangi Casey. Itulah yang buat saya terus meremang. Wangi Casey. Alamak, kalaulah saya ada handphone, kan boleh saya kontak kawan-kawan yang lain. Saya diam je lah. Diam. Bila dalam tent, walaupun tent tu tertutup, satu one man tent tertutup, kalau orang berdiri terlalu dekat dengan tent, kita akan nampak bayang-bayang orang tu. Diri jauh tak nampak dah, tapi kalau terlalu dekat akan nampak. Sebab dengan cahaya bulan, dengan tentage yang tipis tu, boleh nampak ke si susuk tubuh orang berdiri dekat tepi tent pit saya. Jadi saya ingatkan instruktur saya, Raymond, is that you? Raymond pun jawab, Hayya, you ah. Saya terjemah, dia tulis bahasa Inggeris. Engkau ni takutkan aku je. Kemudian saya cakap dekat Raymond, Raymond, wait, I want to talk to you first. I want to ask you about tomorrow. Confirm tomorrow if we go through this, we will get our badge. Badge untuk itulah keberanian. Raymond senyap. Tapi nampak bayang ni. Raymond, I'm talking to you leh. Contohlah macam tu Raymond, aku buang kau lah. Raymond senyap. Dia jawab sekali je, tadi tu. Lepas tu dia diri kat situ senyap. Saya pun buka zip ke si. Buka zip. Kemudian saya keluar daripada kemah. Saya tengok dekat luar, tak ada orang. Saya tengok kiri, tengok kanan. Terus bulu rumah meremang ke si. Raymond, don't play lah. Raymond, bayangkan dia buka aje. Contohlah macam ni dekat dalam hutan kan. Mana saya punya ni. Buka zip Raymond. Yang seramnya, dahlah bau wangi, nampak orang berdiri. Raymond boleh jawab ke si. Saya zip balik tent. Baru nak baring, Raymond muncul balik dekat tepi tent. Ni soalan dia seterusnya. Okey, awak dengar Sekejap, mana ni, saya scroll down. Okey, soalan saya seterusnya. Nampak Raymond buat kali kedua kan? Nampak dia punya bayang-bayang kan dekat dengan tentik saya. Saya boleh tanya soalan ni Casey. Raymond, that is not you right? Raymond, that is not you right? Cara dia cakap meremang Casey. Dan who is this? Siapa ni dekat luar? Ni bukan Raymond kan? Siapa dekat luar? Saya terjemahkan pada bahasa Melayu Raymond, not Raymond lah. Who is this? Saudara, saya terus dengar suara melirit panjang Casey. Pada waktu tu saya masih nak positive thinking. Pada saya, ini angkara saya punya instructor nak challenge the participant, iaitu saya, supaya saya give up dan tak dapat badge. Saya gung ho malam tu, fight sampailah pagi, bangun tidur, tutup tent, balik campsite, jalan sorang-sorang. Saya last person tu sampai sebab saya bangun lambat. Yang lain semua awal-awal dah belah ke si. Sebab semalam tak boleh tidur kan, Raymond main-main dengan saya. So sampai dekat campsite, kawan-kawan semua tengah breakfast. Kata, you last no. Kau yang last dah datang. Tired lah, yesterday Raymond lah. Casey, bila saya marah Raymond, saya tanya Raymond, kau, what? Semua orang cakap, tak ada orang pun melakukan gangguan-gangguan untuk challenge para peserta yang lain. Semua tak kuasa dan semua takut. Instruktur boleh cakap lagi, wah,
You the most daring. Dia cakap dekat saya Casey, most daring. Why? Your side you the first 10 tu. 10 kau adalah 10 yang pertama. That place is very haunted. But of course lah, we don't want to tell you. Boleh gitu. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Itu dia kisah ya. Berani dia boleh tanya soalan. This one not you like Raymond. Benda tu boleh jawab. Dia boleh berborak dengan tu Okey. Terima kasih sekali lagi. Saya dah sampai di penghujung rancangan Malam Seram. Zainuddin Hassan, terima kasih sumbangan super chat anda. Dan Kainish 8685 ni buat beli Strepsil KC, moga lekas sembuh. Terima kasih lah ya. Saya ubat batuk, nanti saya makan lagi lah. Saya gitulah kan, saya kalau kena batuk sejak saya bekerja dekat radio dulu pun sama kan, dia akan makan masa lah yang lama untuk saya kembali. Tapi ni dah better sikit dah better sikit. Cuma kalau saya ketawa sampai ke tekak saya ni mungkin tertarik sikit, dia akan terbatuk lah. Sebelum ni dahsyat, lebih dahsyat lagi. Batuk Okey, itulah kisah ya. Dia sempat berborak, Raymond, it's not you right? Dia boleh ajak berborak Dan yang penting sekali tak apalah dia positive thinking Oleh kerana saya nak dapat bravery badge ni untuk pengakap ni, mesti ada orang nak cuba takut-takutkan saya supaya saya ni disqualified kan, takut give up. Jadi dia baguslah dia dalam keadaan macam tu pun dia berfikir positif sampailah ke pagi, the last to wake up. Kawan lain tak kejut tak baik Okey, terima kasih pada semua yang sudi berkongsi rancangan Malam Seram. Ingat bulan Ramadan ni saya mula lebih awal sikit lah, dalam jam 11 malam. Tadi saya mula dalam 11 lah saya mula dalam 11 2 minit 11 malam lah. Dan saya akan teruskan inilah insyaAllah selepas Ramadan kembali ke 12.30 malam. Kalau ramai selesa 11, saya pun okey, kita mungkin boleh pukul 11. Kalau tidak, stick to the usual time, pukul 12.30 malam. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Kepada anda yang mendengar di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, terima kasih banyak. Dan yang penting sekali, kalau anda ada kisah boleh kirimkan voice note. Tak kisah, tak payah tunggu malam. Petang-petang dekat kerja tengah bosan tak tahu nak buat apa, hantar cerita Casey, saya kat office sekarang, saya nak share sikit. Jadi malam tu saya dah ada voice note yang boleh saya kongsi dengan anda. Dan bila kongsi kisah tu, pastikan suara anda jelas lah Jadi terima kasih pada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Minggu lepas saya ada sajikan rancangan khas untuk Momok Captain dan Sarjan kan, 30 minit kisah-kisah berkenaan. Minggu lepas dia macam kelakar seram saya cari cerita temanya kelakar seram lah. Ada yang dah tonton, terima kasih banyak. Dan kemudian Momok Captain pula ada lebih kurang beberapa kisah yang saya kongsi. Jadi terima kasih kerana sudi support Casey dalam konten berbayar Malam Seram. Yang pada yang tidak mengapa Yang penting sekali anda subscribe ke saluran ini pun adalah satu cara untuk anda terus sokong Casey. Dan pada moderator, terima kasih banyak-banyak. Selamat bersahur dan jumpa lagi lah esok malam dalam satu lagi episod Malam Seram. Jangan lupa untuk subscribe channel Casey Champion. Situ kita ada rancangan Cakap Masjid. Kalau nak dengar boleh pergi ke Spotify, cari Bual Champion, dan anda tengoklah lebih kurang dah ada 9 kot, 8-9 episod Cakap Masjid sempena dengan rancangan khas bulan Ramadan untuk membantu Masjid Al-Amin lah Okay, saya undurkan diri dan selamat Malam Seram. Bye bye. Selamat menyambut Ramadan dari kami di Malam Seram. Ramadan Karim. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.